Assalamualaikum. Kali ini kisah seram yang dikirimkan adalah juga daripada seberang yang diberi tajuk Wanita Berjubah di Tengah Hutan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Abang Ikhwan. Terima kasih kepada Abang Mas Ikhwan seandainya kisah ini disiarkan sama-sama. Sejujurnya aku tidak pernah menulis ke Abang Ikhwan. Sebelum ini aku hanya silent viewer saja di rancangan Takut Tak Ada Podcast. Namun pengalaman yang dilalui oleh emak dan adik aku membuat aku terpanggil untuk berkongsi cerita. Kerana bagi aku ianya agak seram dan misteri. Emak dan adik aku tinggal di sebuah perkampungan Felda di Kemaman, Terengganu. Adik aku bernama Amin merupakan anak yang bungsu. Sudah berkahwin dan mempunyai 2 orang anak. Dia dan keluarganya memang tinggal bersama emak dan ayah. Manakala anak-anak yang lain sudah berkahwin dan tinggal berjauhan di daerah yang lain. Kedua ibu bapaku merupakan peneroka Felda. Namun, setiap hari Jumaat, ibu dan Amin akan ke bandar untuk menjual sayur-sayuran kampung di pasar besar Cukai. Kiranya menjual sayur kerja part-time diorang lah. Hasil pertanian itu sebahagian besarnya tanaman orang-orang kampung di sini, Bang Ikhwan. Kiranya emak aku ni pemborong lah. Dan untuk ke bandar Cukai, banyak alternatif jalan boleh digunakan. Laluan yang paling famous ialah Jalan Mak Lagam. Kerana jaraknya yang agak dekat, kira-kira 20 hingga ke 30 minit perjalanan. Jalan Mak Lagam ini strukturnya berbukit bukau dan bengkang bengkok. Sejak ada highway ni, jalan ni agak sunyi, Bang Ikhwan. Hanya di waktu siang saja yang ada kenderaan lalu. Malam pula memang tiada kenderaan yang berani lalu kerana cerita-cerita mistik yang sering didengar. Dulu-dulu ada juga kes rompakan di Jalan Mak Lagam. Perompak akan melempar telur ke cermin kereta mangsa sebelum merompak. Tapi itu dululah. Sekarang dah tak ada, Bang Ikhwan. Kejadian ini berlaku kira-kira 1 minggu sebelum Hari Raya Aidiladha yang lalu. Jadi pada hari tersebut mereka turun awal dari rumah kira-kira pukul 4.30 pagi. Biasanya mereka akan turun dari rumah selepas subuh, Bang Ikhwan. Tapi oleh kerana hari itu banyak sayur, jadi emak aku bercadang hendak tolak sayur-sayur ini dekat peniaga dekat pasar tu dahulu. Sampai di satu tempat yang dinamanya Bukit Jemalang, diorang nampak ada satu kereta kancil berwarna merah tersadai tepi jalan dalam keadaan enjinnya berasap, Bang Ikhwan. Emak aku cakap kereta tu sangat usang seolah-olah nak terlerai semua part pada kereta tu. Aku bayangkan memang usang lah kot kalau dah sampai hendak terlerai tu. Tiba-tiba adik aku si Amin menyuarakan hasrat untuk membantu tapi ditolak oleh mak aku. Emak aku risau kerana hari masih gelap, Bang Ikhwan. Lagipun dekat jalan tu dah macam-macam terdengar cerita pasal angkernya tempat tu. Tapi Amin berkeras hendak juga membantu. Semangat. Emak aku dan mereka pun memberhentikan kereta tu. Tidak lama kemudian keluarlah seorang perempuan dari dalam kereta tersebut, Bang Ikhwan. Perempuan itu memakai jubah dan bertudung labu berwarna hijau muda. Penampilan ala-ala ustazah gitu, Bang Ikhwan. Labu betul tudungnya hingga ke peha, kata mak aku. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Aisyah, Bang Ikhwan. Belum berkahwin. Beliau dalam perjalanan dari Marang hendak ke Cerating. Emak aku pelik lah, sepatutnya boleh terus je, tapi boleh pula dibeloknya ke Jalan Mak Lagam ni. Katanya memang dia hendak lalu jalan itu. Kalau dia dari Marang, maksudnya dia bertolak dalam pukul 2 pagi. Dengan keadaan kereta yang usang macam tu, emak aku tanya lagi, tidak takut ke pagi-pagi buta memandu seorang diri ni? Beliau menjawab tidak takut kepada sesiapa pun. Beliau hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang peliknya si Aisyah ni lagaknya cool dan relax je. Tak ada nampak panik pun langsung. Bila Amin cek kereta dia, ternyata airnya kering. Kebetulan di sebelah keretanya ada lopak air kesan dari hujan yang baru berhenti. Boleh pula dia melawak, katanya keretanya dah lama tidak mandi. Mungkin dia buat hal sebab nak mandi kot. Amin minta bekas atau botol untuk ambil air itu. Cepat-cepat dia buka pintu kereta dan keluarkan botol mineral yang kosong.
Time tu Amin sempatlah menjenguk ke dalam kereta dia. Kata Amin, Bang Ikhwan, keadaan dalam kereta nampak bersepah. Barang tak ada sangat pun, tapi bersepah. Mak aku cakap lagi yang si Aisyah ni bercakap tidak tengok mata. Mata dia seolah-olah melilau sana sini. Allah Akbar. Amin cakap seram tengok mata dia. Muka dia biasa-biasa je. Dia siap tepuk bau mak aku masa diorang sembang. Aku tanya juga, diorang ni tak rasa seram ke masa bersembang tu? Ada bau busuk ke, bau wangi ke? Mak aku cakap tak ada pun, Bang Ikhwan. Time misi bantuan tu adalah satu lori lalu. Si Amin nyalakan lampu handphone dan angkat tangan untuk minta bantuan. Tapi yang peliknya lori tu tidak berhenti dan bukan main laju lagi dia. Masa lori tengah laju tu, kedudukan lori memang betul-betul rapat dengan si Aisyah. CP-CP orang cakap. Tapi si Aisyah ni langsung tidak mengelak, Bang Ikhwan. Mak aku pula yang ngeri tengok lori tu terlanggar Aisyah. Lepas tuang air dekat bahagian enjin tu, cubaan menghidupkan kereta Aisyah berjaya. Amin pun cakap, macam ni lah kak, akak follow kita orang dari belakang. Nanti kalau jadi apa-apa, boleh saya tolong lagi. Aisyah bersetuju dan terus follow dari belakang. Oh, sebelum itu, Amin sempat ambil nombor telefon Aisyah sebab dia ada cakap tujuan dia hendak ke Cerating kerana ada urusan nak pergi berubat. Mak aku assume yang si Aisyah ada kelebihan berubat orang dan terus minta nombor telefon. Mak aku fikir manalah tahu kot lepas ni boleh berubat dengan dia sebab abang aku yang nombor 2 selalu sakit dan ada gangguan, Bang Ikhwan. Maka bergeraklah mereka dari tempat tu. Mak aku cakap si Aisyah ni tak ada ucap terima kasih pun atas bantuan diorang. Salam pun tidak, Bang Ikhwan. Tapi mak aku husnuzon saja. Mungkin dia lupa kot. Masa kereta dah bergerak, kereta Aisyah mula-mula follow rapat tapi lama kelamaan makin jauh dan hilang dari pandangan, Bang Ikhwan. Lampu kereta dia sudah tidak nampak dari belakang. Mak aku suruhlah Amin call dia dan tanya okey ke tidak. Amin terus call, dia jawab dia okey, kereta pun okey. Suara dia kedengaran sayup-sayup je. Masa tu hari dah beransur cerah dan dah nak sampai pun ke Bandar Cukai, Bang Ikhwan. Mak aku pun mulakan aktiviti dia menjual sayur. Masa duduk dekat pasar tu kira-kira pukul 8 macam tu lah, mak aku tiba-tiba teringatkan si Aisyah tu. Mak aku pun suruh si Amin call untuk bertanya keadaan dia. Sampai ke tidak dia ke destinasi yang dia nak pergi tu. Amin pun capai phone dan terus call Aisyah. Tiba-tiba Amin terkejut sebab cari nombor Aisyah yang dia save dah hilang, Bang Ikhwan. Dekat data panggilan keluar masuk pun hilang. Pelik kan? So tak tahulah perempuan berjubah yang bernama Aisyah ni manusia ke, hantu ke, jin ke atau bunyan. Wallahu a'lam bishawab. Bila balik kampung, mak aku ceritalah apa yang dia alami dekat grup Yasin dia yang terdiri dari geng-geng makcik-makcik dan suri rumah. Agak rio juga cerita ni. Lepas tu, kawan mak aku cakap yang suami dia pernah ternampak ada satu kedai makan dekat jalan yang sama pada waktu malam yang dipenuhi orang. Aku melawaklah dekat mak aku. Aku cakap, hati-hati mak, manalah tahu malam-malam Aisyah call minta tolong, kereta dia mati lagi dekat tengah hutan. Mak aku pula membalas, minta tolong tak apa, jangan dia marah mak sebab sebarkan cerita pasal dia. Lepas tu kita orang bantai gelap. Aku pun heran macam mana diorang terfikir dan berhenti tolong. Sebab mak dan Amin pernah aksiden dekat tempat yang sama kira-kira setahun yang lalu. Mak aku cakap pada masa tu ada dengar bunyi seolah-olah pintu belakang ada orang tutup. Pintu itu memang tertutup sebab kereta tengah bergerak, tapi dengar macam bunyi orang tutup lagi sekali, Bang Ikhwan. Mak aku tidak sedap hati dan terus baca ayat kursi. Tiba-tiba kereta boleh terbabas. Amin cakap rasa seolah-olah ada orang pusing steering kereta dengan mengejut. Nasib baik kereta tidak laju, Bang Ikhwan. Tersadar jugalah diorang. Tayar kereta pecah, kalau tidak silap masa tu ada kejadian bertemu dengan Aisyah. Adalah insiden kedua diorang di tempat yang sama. Itu sajalah cerita dariku, Bang Ikhwan. Harap pendengar-pendengar semua suka dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.